إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. بشر إلا سكن هدي كتاب الله. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Wa indahu, dan di sisi Allah Ta'ala serta di bawah kuasa dan kendaknya, mafatihul ghaib, kunci-kunci semua yang ghaib serta perbendaharaan segala hal yang rahsia dan yang tersembunyi, semua itu indahu, ai indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illahu, tak ada yang mengetahuinya, dan waktu-waktu ditampakkannya daripada keghaiban untuk disaksikan oleh makhluk, illahu, kecuali dia sendiri, kerana dialah yang meliputi semua yang telah dan akan terjadi, yang telah ada dan akan ada, semua dalam maknanya lingkungan ilmu Tuhan, taksis iradah, kudrat dia. Ta'ala tu muhitun bi kulli syai'in, dia meliputi, bukan meliputi dengan mana ikhtilat, bercampur, bersedaging, itu bukan. Ta'ala Allahu uluwan kabirah, maha suci Tuhan daripada segala sifat makhluk yang baru. Allah Ta'ala dengan sifat khusus ketuhanan yang maha hebat dan maha dahsyat. Allah. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmunya. Bahkan bukan setelah makhluk ini mawujud baru berlaku ta'aluk ilmu, bukan. Bahkan ta'aluk ilmu sebelum kita ada. Dia dah panggil ta'aluk inkishaf. Inkishaf mana nyata, terang, tidak ada terdinding, zahir dan batin, siap sebelum kita ada. Tuhan dah tahu dah. Manusia yang jahil, yang bodoh ni pun buat kerja ada ketah kerja. Rumah, bangunan belum siap, dah ada dalam ketah kerja dalam kepala dia. Itu makhluk yang bodoh yang Tuhan sebut innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia ni maha jahil dan maha bodoh makin. Nahu zalum, maha zalim, jahul maknanya cukup bodoh, pun buat kerja ada ketah kerja. Ini bukan makhluk ni. Ini zat yang maha sempurna, pemilik segala-galanya. Maka sebelum ada kita, telah ada dalam ilmu Tuhan, dia panggil ta'luk inkishaf. Telah ada dalam taksis iradat, yang dia panggil ta'luk tanjizi qadim. Semua dah siap sebelum kita ada ni. Allah, begitulah kehaibatan ilmu Tuhan yang qadim, lagi baqi.
yang sedia kala dan pula kekal selama-lama dengan kesempurnaan yang maha dahsyat. Dia turun dari tingkatan itu ke tingkatan yang lebih dekat kepada pemahaman. Kerana itu dia berfirman, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dia telah mengetahui dengan ilmunya yang senantiasa hadir, bukan ilmu yang gaib tenggelam timbul. Ilmu makhluk ni tenggelam timbul, kejap-kejap lupa, nak semak balik, nak rujuk balik, kadang terus lupa terus, nyanyok macam-macam. Itu ilmu yang dijadi dan diberi. Yang ni bukan ilmu yang dijadi dan diberi, ni ilmu yang qadim, yang sedia kala. Ilmu adalah sifat bagi zat yang bersifat dengan ketuhanan yang maha dahsyat. Itu ma fil barri wal bahr, apa yang ada di daratan. Bar, ya, bur, kalau bur tu biji-bijian, kalau bir tu kebajikan, kalau bar mana daratan. Ya, ejaan sama tu, ba dengan ra, ya, baris lagi dah lain mana, tiga mana dia. Bar, bir, bur. Kalau bil bahr, bil barri mana di daratan, wal bahar itulah di lautan. Adalah mengetahui barang yang ada di darat dan di laut, menunjukkan maknanya ilmunya meluasi segala-gala. Berbagai makhluk yang ada maupun yang punah, hak ada, hak dah rosak, hak dah binasa, semua ada dalam ilmu dia. Dia juga turun daripada tingkatan itu. Maka dia berfirman, wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur dari dahan-dahan pohon kayu itu, illa ya'lamuha, melainkan Allah Ta'ala mengetahuinya, bagaimana ia jatuh. Dia jatuh melayang, sengit, tertunam ke apa, kedudukan semua dalam ilmu dia, dan itu adalah taksis iradat dan taksirul qudrah. Ya, terang kebesaran Tuhan yang maha dahsyat. Dari mana ia jatuh, ke mana ia jatuh, ya, semua dalam mana ilmu dia. Satu, tu warakah, maknanya helaian daun gugur. Bayangkan satu dunia kan, banyak daun gugur setiap saat, yang gugur, yang tumbuh. Wala habbah, dan serta tidak ada sebutir biji pun yang jatuh. Ya, fi zulumatil ard, jatuh tu pula dalam kegelapan bumi. Malam-malam jatuh butir tu. Ikutlah apa jenis yang benda jatuh. Yang ni pada masa pertumbuhan dan kemunculannya dari tanah, hingga ia kembali seperti keadaan asalnya di tanah sebelum ia jatuh dulu. Itu semua dalam ilmu Tuhan. Walhasil tidak ada satu benda pun yang terlindung. Sebab tu al-ilmu dia punya muta'alak daripada minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Dia takluk pada benda wajib, mustahil dan harus, semua dalam ilmu dia. Jadi ini untuk mendidik. Pertama, berakidah Allahu yatasif bil ilm, Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu yang menunjukkan kesempurnaan. Kalau tak ada ilmu, dia tak sempurna, itu bukan Tuhan. Kemudian takluk ilmu ini mendidik rohani insan supaya bersih, supaya cantik dalam mengerjakan amal, kerja-kerja, tanggungjawab ibadah dia kepada Allah Ta'ala yang berbagai-bagai bentuk. Ia akan cukup cantik dan dia akan mendapat keselesaan, kemanisan dengan Tuhannya. Wa kafa billahi alimah, cukup bagi kita, Tuhan dah tahu. Kita buat amal, Tuhan dah tahu, Tuhan lihat, cukup. Kalau tak cukup, tu manusia paling bodoh panggil. Dia buat ibadat, terhigi-higi nak tunjuk ke orang, tu bebal. Orang tak kenal Tuhan, jahil.
Orang kalau kenal Tuhan, dia tak nampak ada makhluk, dia berlazat dengan Tuhannya. Dia sentiasa merasakan apa yang dilakukan tadi, sentiasa dipandang, dilihat, didengar dan dalam ilmu Tuhannya. Man lam yakna bi ilmillah fi ibadati la mahallata an yadkhala alaihi riya. Barang siapa buat ibadat tapi tak cukup, Tuhan dah tahu, terhege-hege nak beritahu orang sibuk, maka ketika itu confirm dia kena penyakit riya yang sangat dibimbangi oleh baginda Rasulullah SAW. Akhwafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang sangat aku bimbang kena pada umatku ialah syirik yang kecil. Syirik kecil, itulah riya. Dia membatalkan sawabul a'mal, dia membatalkan sidqu tawajjuh. Adapun akidah dia tak batal. Akidah batal tu dengan syirik jali, sembah berhala semua tu dibatal lah. Yang ni rosak dia dari segi qasad dan hala tuju dia dah lari. Ya, patut dia terus ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, tapi dia pusing tempat lain. Adalah kehebatan ilmu Allah Ta'ala, ya, yang sangat dahsyat. Cukup bagi insan tadi boleh melahirkan makrifat dia dan kemesraan dia dengan Tuhannya. Allah, wala ratbin wala yabis, dan tidak ada sesuatu yang basah dan kering daripada makhluk yang ada maupun yang punah, yang dah tak ada, semua itu illa fi kitabim mubin, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, iaitulah yakni ilmunya yang sentiasa hadir, tidak pernah gaib, serta yang menyatu dengan diri dan zatnya. Maknanya ilmu sifat yang tidak bercerai tanggal dengan zat. Sifat apa tak ada sifat, maqama bi nafs, maqama bi ghairi. Barang yang berdiri dengan benda lain itu zat. Adapun zat la yakhlu an sifat, dia tak sunyi daripada bersifat. Itu yakni ilmunya Allah Ta'ala tu yang sentiasa hadir serta yang menyatu dengan diri, mana zatnya, ya, yang tampak pada dirinya dan menampakkannya untuk dirinya. Mana dengan ilmu tu kita kenal, mengenali Allah Ta'ala aibis sifat, kerana tidaklah dia kecuali dia dan tiada sesuatu pun selain dia. Tidak ada dia, tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia ialah Ta'ala wujud yang hakiki, dan tiada sesuatu pun selain dia. Mana tiada sesuatu, mana wujud yang hakiki, illahu, melainkan dia. Sebab dia adalah wujud yang sebenar-benar. Apa makna? Wujud dia adalah wujud yang hakiki lagi mutlak. Wujudnya tidak diikat dengan sesiapa, berbanding segala makhluk diikat oleh Allah. Nama pun makhluk. Makhluk apa makna? Allazi khuliqah, benda yang dijadi dan dicipta, yang mana dia asalnya semua adamun mahad, mana ketiadaan. Kemudian dengan rahmat kasih sayang Tuhan, ditaksisnya kita pada azal dapat menumpang sementara. Jadi kita ni peraih, permis ataupun penumpang, ya, yang hina, yang fakir dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia nak angkat kepala, maut jawab dia. Tuan tegur dalam Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Hei manusia, kau jangan menapak atas muka bumi aku dengan sombong. Ya, banyak kena baling dalam neraka jahanam, kau sombonglah. Ya. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikian negeri akhirat, syurga tu disediakan untuk apa? Bagi mereka yang tidak ada langsung perasaan membesar-besarkan diri dia, wala fasada, dan tidak ada maknanya niat untuk melakukan ifsad, kerosakan, ai birtikabil ma'asi, dan mengerjakan mungkar dan maksiat. Itu tempat di syurga tu. Mafhum mukhalafah dia, kau kaki maksiat tak nak bertobat, nak ke jahannam tu tempat dia. Atau dia sombong, nak membesarkan diri, neraka jahannam tempat dia. Bahkan
sebab dalam hadis dia lambakan yaumil mahsyar di besok, dia tu asgharu minan naml, dia lebih kecil daripada semut. Ya ta'ahul ahlul mahsyar, melacak dia oleh penghuninya padang mahsyar. Bayangkan dan saiz kuasamu besar pun 1000 tindih dalam kitab Kasyful Ghabian. Pijak fikir daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Sekarang yang dah meninggal tu 1000 tahun Rasul dan Nabi-Nabi yang dahulu 2000 tahun kan tak bangkit lagi, belum berlaku Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Ya, kita kalau mati ni betul pun tak tahu berapa ribu tahun ke berapa lagi belum bangkit lagi. Duduk dalam bazar lagi tu. Berapa ramai kan. Besok bangkit, berdua pergi kepada padang mahsyar. Tindihan tu setengah ulama kata sampai 1000 tindih. Tak tahu dia nak bayang macam mana kan. Ya. Kemudian dalam keadaan sedemikian pula, orang-orang yang membesarkan diri, yang sombong, takabur, bodoh itu, Tuhan jadikan dia lebih kecil pada semut. Ya, lebih kecil. Dan macam mana? Maka melacak akan dia oleh penghuni mahsyar. Penghuni mahsyar pakai pelacak dia. Kita kalau tengok orang melontar kan, ya, di jamarat, bila dia melontar, kalau terjatuh macam adatnya bila dia jatuh je, orang datang belakang bau terkeburin kan. Orang Turki pula kalau dia datang dengan tangan, dia gasak melambung tu itu bau apa angka juta ya kan. Ini bukan juta, bukan trilion, apa nak cerita pun tak tahu berapa ramai. Pakat lacak, hina tak hinanya, bangsat tak bangsatnya orang yang takabur, orang yang sombong. Orang yang sombong, orang yang berpaling daripada syariat Allah Ta'ala. Tak nak pakai hukum Tuhan, tak nak pakai ketetapan Allah Ta'ala, ya, tak nak tunduk, tak nak beribadah kepada Tuhan, buat sombong. Tunggu sikit lagi dalam menau atas dunia kan. Itu dia antara Allah menyatakan akan kebesaran dia supaya makhluk ni tunduk. Maknanya, dan bagaimana mungkin suatu dari makhluk yang ada maupun yang punah, mana yang dah binasa, keluar dari liputan ilmunya. Mana mungkin, mustahil satu benda boleh keluar daripada maklumat ilmu Tuhan yang maha dahsyat. Bahkan sebelum ada kita dah siap, ya. Kemudian wa ya'lamu jarahtum ma jarahtum, dan pada tingkatan itu dia yang telah mengetahui dengan ilmunya yang senantiasa hadir, ma jarahtum, apa yang kamu kerjakan. Apa saja kerja yang dilakukan oleh makhluk, ya, tidak terlepas daripada pengetahuan Allah yang maha dahsyat, ya. Situ. Amal lain ada semua itu dalam Kitabul Mubin, yang tertulis dalam kitab yang nyata, iaitu dalam ilmu Allah yang senantiasa hadir serta menyatu, ya, dalam mana sifat dia dengan zat yang tidak berpisah. Allah Walladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum, dan dialah Ta'ala yang menidurkan kamu, ya, yakni meniadakan kesiapsiagaanmu. Tuhan tidurkan bil-lail, pada malam hari, yakni di kediaman, ketersembunyian dan keghaiban. Itu makna kata Tuhan sembunyikan kita dalam keadaan yang sedemikian. Dan dia pula, ya, wa ya'lamu, pada tingkat itu mengetahui dengan ilmunya yang sentiasa hadir, ma jarahtum, barang yang kamu kerjakan, yakni apapun yang kamu dapat dan kamu upayakan usaha dan kesiapsiagaanmu bil nahar, pada siang hari, yakni di lapangan ketampakan dan kesaksian dari berbagai makrifat dan berbagai hakikat yang menuntut untuk tampak dan menampakkan jika kamu bertampak
pada waktu itu. Ini tafsir bil haqiqah, pada siang-siang terang, mana isyarat kepada ma'rifah. Jadi ma'rifah itu terang benerang macam siang hari, jelas nampak, ya. Kemudian summa yab'asukum fihi liyuqda ajalum musamma. Kemudian dia membangunkanmu dan membuatmu tampak fihi di dalamnya, yakni di lapangan ketampakan dan kesaksian, ya, dalam pentajalian di tahun buka itu. Subhanallah, liyuqda ajalun musamma, untuk disempurnakan ajal, mana ketentuan yang telah ditentukan di sisinya bagi apa, bagi upayamu atas apa yang benda dalam kesiapsiagaannya. Semua dah siap lah maknanya. Walhasil tidak ada satu benda yang terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa ila marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian setelah, ya, maknanya usai ajal yang telah ditentukan kepada Allah Ta'ala lah, ya, bukan selain. Semua kembali balik kepada dia. Marji'ukum, mana tempat kamu kembali. Kamu kembali seperti kembalinya bayangan kepada sang pemilik bayangan tadi, ya. Bayang tu bila habis api terang pun dia balik-balik, maknanya hilang, kembali kepada Tuhan. Begitulah insan yang membayangi akan kewujudan Tuhan. Lepas tu dia kata wujudku bayanganmu. Wujud kita makhluk ni semua bayang-bayang Tuhan. Apa makna? Jangan silap faham. Bayang-bayang kita tengok dalam cermin, bayang kita serupa dengan bayang. Macam tu Tuhan serupa macam kita lah. Kalau Tuhan serupa macam kita, kafir. Ya, Tuhan laisa kamitslihi syai'. Membayangi makna mendalili. Kita ni sebagai dalil, tu maksudnya. Bayang, dalil wujud Tuhan. Begitulah wujud makhluk menjadi dalil bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bayang dia sama. Kalau tengok muka kita dalam cermin, tak ada kita terpanjat tengok muka aku ini beruk dalam cermin. Mana ada kan? Kita tengok dalam cermin muka kita lah, telinga dua, mata sama-sama. Maknanya apa? Membayangi apa yang Tuhan taksis tidak akan berubah. Apa yang ada siap di azal itu yang berlaku. Tak ada sedikit pun berbeza dalam pentaksisan bayangan wujudan makhluk. Walhasil dia segala-galanya kembali balik kepada Allah Ta'ala. Habis itu. Itu dia antara apa? Jalan kembalikan balik pengenalan kita supaya terang penghapusan keperasanan kewujudan makhluk. Supaya terhapus saja pandangan wujudan makhluk, maka lagi memancar terang nur makrifat dengan Tuhan. Selagi kita terhegi-hegi pandang bayang, lagi itu kita tak nampak hakikat sebenarnya. Ya. Orang dah dapat jauh, tak apalah jauh lagi kan. Jauh tu menandakan bayang. Dipandang makhluk menandakan dia jauh. Sebagaimana seorang masih nampak bayang, belum nampak Tuhan. Tapi Tuhan dah tercacak depan, bayang apa lagi? Mana bila ditajalikan, dibuka, hilang. Confirm makhluk hilang dalam syuhud dan musyahadah, bukan dalam pandangan mata. Mata nampak macam biasa. Ya, itu dia antara apa? Satu pemisalan yang didatangkan di sini. Kemudian wa huwal qakhiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim.